Dominic Lau Ho Chai. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan 9. Menteri Kesihatan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sehingga kini terdapat sebanyak 16 buah hospital KKM di seluruh negara yang menyediakan perkhidmatan geriatrik dengan pakar geriatrik residence dan unit geriatrik kecuali di negeri Perlis, Terengganu dan Pahang. KKM mengambil maklum mengenai negeri-negeri yang masih tidak mempunyai pakar geriatrik residen ini dan sedang merancang untuk memperkembangkan lagi perkhidmatan geriatrik di seluruh negeri-negeri ini. Oleh yang demikian, buat masa ini, bagi hospital-hospital tanpa pakar geriatrik residen di seluruh negara, liputan perkhidmatan geriatrik diperluaskan oleh KKM melalui kaedah seperti berikut. Yang pertama, outreach program dengan izin iaitu perkhidmatan lawatan pakar geriatrik ke hospital-hospital pakar tanpa pakar geriatrik. Dan yang kedua, inisiatif hospital cluster di mana hospital yang mempunyai pakar geriatrik di lead hospital dengan izin akan turut memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan geriatrik di non-lead hospital tanpa pakar di bawah kluster yang sama. Berkenaan soalan kedua iaitu mengenai jumlah pakar perubatan geriatrik di hospital kerajaan dan swasta, sehingga kini terdapat seramai 33 orang pakar perubatan geriatrik di hospital KKM. Dan sebagai maklumat terpahan, hanya 2 daripada 33 pakar ini mempunyai jawatan JUSA. 13 orang pakar di hospital universiti dan 14 orang pakar di hospital swasta yang memberikan perkhidmatan geriatrik. Untuk makluman yang di-Pertua serta ahli dewan, bilangan pakar yang mengikuti latihan sub kepakaran dalam bidang geriatrik bergantung kepada minat pakar perubatan tersebut dan juga bilangan slot latihan sub kepakaran yang ditawarkan setiap tahun. Secara purata, seramai 8 orang pakar perubatan yang mengikuti latihan sub kepakaran dalam bidang geriatrik setiap tahun. Justru, bagi menarik minat lebih ramai pakar perubatan geriatrik di Malaysia di dalam draft Pelan Tindakan Perkhidmatan Warga Emas 2023 hingga 2030, beberapa inisiatif turut digariskan, antaranya menambah usaha promosi bagi pengajian sub kepakaran geriatrik, menambah bilangan beasiswa yang ditawarkan untuk latihan sub kepakaran geriatrik dan menjadikan perubatan geriatrik sebagai bidang berpotensi untuk peluang kenaikan pangkat di KKM. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Dominic, ya. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Penjelasan dan jawapan telah diberikan. Memang kita faham ada usaha daripada Kementerian Kesihatan mengenai perubatan geriatrik. Tetapi soalan tambahan saya, adakah kajian dengan universiti tempatan antarabangsa atau institusi penyelidikan mengenai mengedapastikan jurang yang kita mesti diisikan sekarang untuk perubatan geriatrik di negara kita untuk kebajikan warga emas kita. Terima kasih. Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Senator. Untuk makluman Dewan, sememangnya kita sedang mengalami masalah kekurangan pakar geriatrik. Memandangkan salah satu puncanya adalah kebolehpasaran pakar-pakar geriatrik di Malaysia dan juga berkenaan tentang exposure dengan izin ataupun awareness dengan izin kepada masyarakat berkenaan tentang kepentingan perubatan kepada warga emas. Dan juga kerajaan akan sedang di dalam menyiapkan draft Pelan Tindakan Perkhidmatan Kesihatan Warga Emas Kementerian Kesihatan bagi tahun 2023 hingga 2030, di mana di dalam draft Pelan Tindakan tersebut telah menggariskan secara terperinci keperluan-keperluan untuk mengisi keperluan pakar-pakar geriatrik di Malaysia. Dan juga untuk makluman tambahan, sepatutnya satu pakar geriatrik akan merawat bagi 10,000 populasi ataupun satu pakar geriatrik akan merawat 20 pesakit. Tetapi ketika ini kita hanya mempunyai 33 orang pakar dan juga hanya mencapai
0.18 pakar bagi 10,000 populasi, dan itu adalah merupakan satu angka yang sangat kritikal. Dan juga usaha-usaha kerajaan adalah seperti yang saya maklumkan, kita akan cuba untuk meningkatkan lagi beasiswa untuk sub kepakaran bagi doktor-doktor ataupun pegawai-pegawai perubatan yang berminat berkenaan tentang perawatan wagak emas di premis-premis ataupun fasilitis KKM pada masa yang akan datang. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Yang Dipertua. Tambahan. Tentang geriatrik. Bukan, Tan Sri Yang Dipertua dia tak jawab soalan saya. Nanti, bermakna ada pertelahan mengatakan tak jawab soalan. Sila timbulkan aspek mana dia tak jawab. Ya, memang soalan saya ialah adakah kajian mengenai pastikan jurang, the gaps, bukan mengenai pakar perundingan geriatrik. So soalan adakah kajian diadakan? Ya, Timbalan Menteri. Dia menuju ke kajian. Jadi kajilah sikit. Kalau menurut nota yang saya ditaklimatkan, sememangnya memang terdapat kajian-kajian berkenaan tentang jurang, berkenaan tentang mendapatkan rawatan geriatrik di Malaysia, dan juga dan banyak sesi libat urus telah dijalankan sejak tahun 2018 sehingga tahun 2022, dan juga pelan tindakan ini akan kita kita bentangkan selewat-lewatnya pada bulan Jun yang akan datang. Dan juga di dalam pelan tindakan di sinilah kita akan secara teliti menyenaraikan apakah bentuk kajian dan dapatan daripada KKM berkenaan tentang isu berkaitan dengan geriatrik ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Sila Surveyor. Terima kasih terima kasih kepada Pandai. Timbalan Menteri. Ringkas ya. Sebab InsyaAllah. kita dah mengejar Okey, masa. sekarang ini bilangan orang tua semakin ramai dan Menteri sudah menjawab satu angka yang sangat mendukacitakan. Di tengah-tengah kekangan kewangan kerajaan, apakah insentif-insentif yang kerajaan rasa dapat menarik minat kepada doktor-doktor untuk meneruskan kepakaran dalam bidang geriatrik? Tambahan pula sekarang dengan kekecohan penempatan HO dan sebagainya. Apa insentif-insentif yang kerajaan rasa dapat dilakukan? Sekian. Yang berhormat, di dalam pelan tindakan tersebut, kita mencadangkan untuk menambahkan lebih ruang dan juga dana bagi meningkatkan beasiswa bagi sub kepakaran geriatrik ini. Dan juga selain daripada itu, terdapat satu tawaran paralel pathway dengan izin ataupun satu ruang untuk seorang doktor kesihatan awam untuk menjadi pakar dalam bidang geriatrik ini bermula daripada pegawai perubatan HO tersebut, dan juga tempoh parallel pathway ini dengan izin akan memendekkan untuk mendapatkan kepakaran bagi bidang tersebut. Walaupun demikian, kita juga ingin mengambil perhatian bagi pengusaha swasta berkenaan tentang penjagaan masyarakat wagak emas ini supaya untuk menawarkan jawatan pakar geriatrik di pusat-pusat penjagaan wagak emas yang ketika ini tidak diperlukan. Maka jika ada pasaran terhadap kepakaran ini, maka saya lihat pegawai-pegawai perubatan akan memupuk minat untuk mencipta sub kepakaran ini bagi kejayaan mereka pada masa akan datang. Sekian, terima kasih Tan Sri. Ya, apa tadi tu? Career pathway ya? Career pathway, parallel pathway. Laluan kejaya. Ya, bagus. Terima kasih. Speaker sini speaker. Ada lagi tentang bidang tersebut? Ada. Penting ya? Sila. Ya, terima kasih. Soalan saya ialah berapa ramai pakar geriatrik meletak jawatan dalam perkhidmatan awam di dalam 10 tahun atau 5 tahun. Dan sebab kenapa dia orang meletak jawapan? Yang Terima letak kasih. jawatan. Sila. Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri. Seperti apa yang saya sebut pada mulanya, minat untuk menyambung kepada sub kepakaran geriatrik ini memang amat-amatlah berkurangan. Kalau kita lihat sehingga tahun 2023 hanya 33 orang pakar, dan juga bagi pakar perunding kita hanya ada 2 pakar berstatus JUSA di KKM. Saya tidak melihat
peletakan jawatan adalah merupakan satu isu besar, memandangkan sekiranya mereka meletak jawatan di KKM, keperluan kepakaran geriatrik ni amat-amat berkurangan di pasaran swasta di luar sana. Maka kebanyakan mereka mengambil pilihan untuk kekal dan juga bilangan tersebut masih kecil dan juga hanya terdapat beberapa buah facilities di seluruh Malaysia dan juga Pahang, Terengganu dan juga Perlis masih lagi tidak mempunyai kepakaran berkenaan tentang geriatrik ini. Dan juga untuk di Sarawak kita hanya ada mempunyai 3, iaitu di Hospital Sibu seorang dan juga di Hospital Kuching Sarawak untuk 2 orang pakar. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Oleh kerana kita kekangan masa sudah sampai. Sikit lagi. Diminta supaya setiausaha mengemukakan. Saya mengingatkan supaya para menteri memberi jawapan bertulis kepada semua soalan yang tidak sempat dijawab. Dan setiausaha harus menentukan mana kementerian yang tidak menjawab atau menghantar surat jawapan bertulis. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda